Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu nak sambung dengan bahagian yang kedua dalam pengawalan, iaitu berkaitan dengan proses kawalan dan juga kaedah kawalan. Ada dua bahagian. So, proses kawalan ni melibatkan 4 langkah. Melibatkan 4 langkah. Itu langkah yang pertama ialah kita menetapkan standard, mengukur pencapaian, membandingkan pencapaian dengan standard dan membuat langkah pembetulan. Ini fakta khusus, jadi kena sebut dengan betul. Dan bahagian kedua kita akan bincang tentang kaedah kawalan. So kaedah kawalan ni ada 3, iaitu kawalan awalan, kawalan semasa dan kawalan selepas. So bahagian ni kita akan bincang hari ini ya. Kita bermula dengan proses kawalan. So langkah pertama ialah kita menetapkan standard. Standard maksudnya menentukan tahap prestasi. What is the piawaian? Tahap prestasi yang kita nak capai. So tahap prestasi ni dia memberi gambaran tentang hasil kerja yang perlu dicapai. What you want to achieve. Kalau kamu seorang pengurus perniagaan perabot, kamu mesti tetapkan tahap prestasi. Berapa bilangan kerusi yang perlu keluarkan setiap hari. Apakah standard pengeluaran kerusi? Berapa meja yang kita perlu hasilkan? Bagaimana kita nak memenuhi keperluan pelanggan? Semua ni ada standard. Standard maksudnya tahap prestasi. Memberi gambaran tentang hasil yang perlu kita capai. Jadi standard ni make sure jelas. Very clear. Bila orang baca, bila orang dengar, dia faham. Yang kedua boleh diukur, measurable. Kalau tak boleh ukur, susah kita nak memenuhi standard yang ditetapkan. Dan yang ketiga, jangan terlalu ambisius. Sesuatu yang boleh dicapai. So jelas, boleh diukur dan boleh dicapai. Contohnya, Syarikat Pengedaran Kereta menetapkan setiap cawangan mencapai sasaran jualan sebanyak 100 kereta sebulan. Itu standard. Setiap cawangan ni mesti jual sekurang-kurangnya 100 kereta. Alright. Yang kedua, mengukur pencapaian. Kita measure, pencapaian. Mengukur pencapaian prestasi sebenar. Tadi kita menetapkan standard, kita nak 100 kereta sebulan kan? Sekarang kita mengukur pencapaian. Apa pencapaian sebenar pekerja ni? Macam mana kita nak ukur prestasi ni? Kita kena guna kaedah kuantitatif. Kuantitatif maksudnya kita menggunakan angka. Kita gunakan angka, bukan kualitatif. Kualitatif ni perbincangan dan sebagainya. Ini kita menggunakan angka. Dan pengukuran ni perlu dibuat secara berkala. Berkala maksudnya setiap bulan, setiap minggu, periodical. Dan mesti buat secara berterusan, continuously. Contoh, Pengurus Besar Syarikat Pengedaran Kereta meminta pengurus cawangan menghantar laporan mingguan tentang jualan kereta. Nampak tak? Setiap minggu. Ini menunjukkan dia ni buat secara berkala supaya pengurus cawangan ni sentiasa bersedia untuk menghantar laporan. Yang ketiga, kita bandingkan. Kita membandingkan pencapaian dengan standard. Kita compare what you achieve dengan standard yang sepatutnya. Kenapa kita buat ni? Untuk melihat ada penyimpangan tak? Different. Menyimpang maksudnya different. Antara standard dengan pencapaian sebenar. We want to see the difference. Dan dia juga untuk mengukur keberkesanan kawalan. Adakah kita buat sistem kawalan yang sesuai? Sistem kawalan yang baik? Kita boleh ukur. Adakah kawalan kita bagus atau tidak? Itu tujuannya kita buat perbandingan. Contohnya, Pengurus Besar Syarikat Pengedaran mendapati 20 cawangan gagal mencapai sasaran jualan yang ditetapkan. So, we can compare. Langkah yang keempat, membuat langkah pembetulan. Iaitu kita mengambil tindakan pembetulan. Correction method. Tindakan pembetulan supaya jika ada penyimpangan lah. Kalau tak ada penyimpangan, kamu tak perlu ambil tindakan pembetulan. So, kalau prestasi sebenar kita kurang daripada standard yang ditetapkan, kamu kena mengambil correction approach, tindakan pembetulan. Kalau ada penyimpangan. Kalau lagi bagus, tak perlulah mengambil tindakan. Maybe standard kamu rendah, boleh naikkan standard. Tapi biasanya kalau prestasi sebenar kurang, something wrong. Jadi, kena ambil tindakan pembetulan.
Di sini kamu kena kenal pasti apa punca berlakunya penyelewengan ni atau penyimpangan ni. Why tak boleh capai standard? Mesti ada sebab kan? Supaya apa yang kita buat ni boleh mengatasi penyimpangan. Jadi, punca ni, kalau kita kenal pasti punca yang betul, kita boleh ambil tindakan yang boleh mengatasi masalah. Takut kita buat tindakan yang salah pula. Okey? Contoh, pengurus besar syarikat pengedaran kereta mendapati 20 cawangan gagal mencapai sasaran jualan, mempunyai ramai jurujual baru. Itu punca dia. Okey, ramai jurujual baru dan mengarahkan pengurus cawangan menyediakan program latihan untuk jurujual baru. Nampak tak? Dia kenal pasti apa punca dan tindakan dia adalah mengarahkan pengurus cawangan untuk sediakan program latihan. So, dia dah kenal pasti apa punca, kenapa berlaku penyimpangan ni. Okey, so ni langkah-langkah dalam proses kawalan. Ada berapa? 4 langkah kan? Okey. Kita pergi kepada kaedah kawalan. Kaedah kawalan ni ada 3. Kawalan awalan, kawalan semasa dan kawalan selepas. Okey. Kawalan awalan ni kita buat kontrol ke atas input. Input adalah faktor-faktor yang digunakan dalam aktiviti perniagaan kita. Okey, contohnya tenaga kerja, bahan mentah, okey, raw material, method, kaedah yang digunakan, mesin yang kita gunakan. Jadi kita buat kawalan atau kontrol ke atas input atau faktor-faktor yang kita gunakan. Okey? Dan benda ni kita kena buat sebelum aktiviti pengeluaran bermula. Contohnya tenaga kerja. Kita nak tentukan adakah pekerja ni ada kemahiran, ada latihan tak yang cukup supaya mereka boleh buat kerja seperti yang ditetapkan. Jadi kita mengambil tindakan sebelum mula proses pengeluaran. Okey? Tujuannya untuk pastikan pengeluaran mengikut spesifikasi supaya input memenuhi standard. Contohnya bahan mentah berkualiti. Kalau kita gagal buat kawalan awalan ni, bila proses pengeluaran dah berjalan, ini menyebabkan huru-hara. Okey, mungkin keluaran kita tidak mencapai standard. Sebab tu dipanggil kawalan berbentuk pencegahan. Nampak tak? Okey, prevention. Cegah sebelum parah. Jadi kita kontrol sebelum kita mula keluarkan barang. Okey. Contohnya, syarikat Bina Puri memastikan bahan binaan mencapai standard yang ditetapkan seperti paip air yang mencapai standard SIRIM. Itu kawalan awalan. Okey. Okey, yang kedua kawalan semasa. Kawalan semasa ni kawalan pada peringkat proses. Semasa ni proses. Masa kita tukar input pada output. Contohnya masang, mencantum, menggrade, mengawet, mengadun. Ini dipanggil peringkat proses. Okey, supaya kita boleh menyisirkan. Menyisirkan maksudnya kita keluarkan. We take it out. Okey, barang-barang cacat daripada proses dan mematuhi proses kerja yang ditetapkan. Benda ni berlaku semasa. Okey, aktiviti pengeluaran dijalankan dan dia merupakan kawalan berbentuk pembetulan, correction. Kita betulkan. Okey. Penyelia tapak pembinaan syarikat Bina Puri pastikan proses pemasangan paip air di bangunan dibuat mengikut prosedur yang ditetapkan. Ini berlaku semasa. Dia inspect semasa pembinaan sedang dijalankan. Itu dipanggil kawalan semasa. Okey. Last one, kawalan selepas. Okey, kawalan selepas ni kita buat setelah aktiviti pengeluaran tamat. Okey, after we finish dan dia juga dikenali sebagai kawalan ke atas output. Okey, lepas kita hasilkan barang. Okey, so kita buat apa? Kita menyemak output. Kita bandingkan output dengan standard dan membuat pembetulan atau penambahbaikan. Itu dipanggil kawalan selepas. Lepas kita keluarkan barang. Okey, untuk mengesan sama ada keseluruhan aktiviti berjalan dengan betul dan mencapai standard. Kita cek balik. Okey, kita cek balik Okey, ia merupakan kawalan berbentuk penilaian. Okey, nampak tak? Evaluation approach penilaian. Okey, contoh penyelia tapak syarikat Bina Puri menggunakan senarai SEMA untuk membuat pemeriksaan akhir ke atas bangunan sekolah yang telah siap. Ini lepas bangunan dibuat. Okey, bukan semasa bangunan dibuat. Okey, so nampak tak hubung kait dia? Kawalan awalan, contohnya kita pastikan paip air itu mencapai standard. Kawalan semasa, dia semak adakah paip air ini dipasang mengikut prosedur yang betul. Itu semasa. Selepas, lepas bangunan sekolah siap, kita cek balik satu demi satu. Itu kawalan selepas. Okey, so ada 3 ya. Kaedah kawalan ni 3. Kawalan awalan, kawalan semasa, kawalan selepas. Jadi kalau soalan tanya jenis kawalan, ada 2. Kawalan dalaman dan kawalan luaran. So don't confuse
Okey, contoh soalan. Nyatakan proses pengawalan. Ini tak perlu uraian. Okey, just sebut saja menetapkan standard, mengukur pencapaian, membandingkan pencapaian dengan standard dan membuat langkah pembetulan. Okey. Uraikan 3 langkah pertama, 1 fakta, 1 uraian. Okey, 1 fakta, 1 uraian. Okey, kamu dapat 6 markah. Menetapkan standard X, membandingkan pencapaian dengan standard Y. Jadi kamu diminta jelaskan X dan Y. Okay. So what is X? Mengukur pencapaian semasa. Y ialah membuat tindakan pembetulan. Jadi berikan maksud X. Okay. X ialah mengukur pencapaian semasa, bagi satu uraian dan satu contoh. Sebab 3 markah setiap satu kan. Jadi fakta 1, uraian 1, contoh 1. Okay. Uraikan 3 kaedah kawalan. Ini soalan yang keempat. Okay. So, kawalan awalan, kawalan semasa, kawalan selepas. Okay. Soalan nombor 5, jelaskan kawalan awalan dan kawalan selepas untuk perniagaan perabot. Okay. Yang ini kena kaitkan dengan perniagaan perabot. Okay. So, kawalan awalan ialah kawalan ke atas input seperti tenaga kerja. Lepas tu berikan satu contoh. Okay. Pengurusan perniagaan perabot memastikan pekerja mempunyai kemahiran dan latihan yang mencukupi sebelum memulakan aktiviti pengeluaran perabot. Jadi kamu dapat 3 markah. Okey. Okey, itu saja pelajar untuk kali ini. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share dengan kawan kamu dan juga jangan lupa komen ya. Okey, jangan lupa komen kalau ada sebarang kemuskilan boleh tanya cikgu. Wish you good luck. Continue excel in your study. Hopefully you can get an A dalam pengajian perniagaan. Okay, bye.